SWT menyambung kembali pembacaan kita di halaman ke-422. Ya. 7.3. Sebelum ini kita dah syarahkan perihal berkaitan dengan apakah syarat-syarat kriteria bagi mengikut imam. Ya. Sebelum itu kita dah syarahkan tentang kriteria imam, ciri-ciri siapa yang layak menjadi imam, dan kita dah masuk kepada bagaimana syarat-syarat seorang makmum untuk mengikut imam. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan sambung ke 7.3 halaman 42. Perkara yang seterusnya iaitu seorang makmum ataupun jemaah itu yang mengikut imam mestilah mengetahui perpindahan rukun fi'li imam. Rukun ada berapa dalam solat? Rukun ada pembahagian rukun. Rukun ada 13, pembahagian rukun itu ada 3. Ada rukun fi'li, ada rukun qawli, ada rukun fi'li, qawli, qalbi. Yang mana rukun itu yang dikatakan dibahagikan itu masuk rukun fi'li ini, maknanya rukun itu mesti kita buat. Tidak memadai kita mengata ataupun menyebut. Sebagai contoh, kita rukun, maka rukun itu kita buat. Itu dikatakan rukun fi'li. Adapun jenis rukun itu dinamakan rukun qawli, kita kena baca. Kita dah sentuh dalam bab rukun ini. Refresh balik. Rukun qawli kita mesti sebut. Kalau contoh takbiratul ihram kita sebut Allahu Akbar. Tidak cukup, tidak cukup, tidak sah kalau solat tidak menyebut Allahu Akbar pada takbiratul ihram. Hanya dengan mengangkat tangan tanpa melafazkan. Lafaz itu bagi bukan kita sendiri yang dengar. Tidak mengapa kalau orang sebelah dengar, mengapa kalau orang sebelah orang kita dengar, mana terlalu kuatlah kalau kita menyebut ataupun membaca Fatihah. Maka Fatihah itu kita baca. Itu dinamakan rukun qawli. Dan siapa yang tak baca, tak sebut, tak melafazkannya, tidak sah. Dan rukun yang ketiga itu rukun qalbi, asalnya adalah niat. Baik. Maka sekarang ni bila jadi makmum itu mestilah mengetahui perpindahan rukun fi'li imam. Baik. Sebelum ni saya kira ada dah dipersoalkan. Baik, ini satu lagi yang penting juga untuk kita fahami. Hal ini sama ada makmum melihat imamnya. Kita baca satu-satu supaya kita fokus kita jelas. Hal ini sama ada makmum itu melihat imam. Makmum di belakang mesti melihat imamnya, atau katakanlah kalau masjid itu penuh, mana mungkin tak nampak imam di hadapan. Ataupun kita nak sembahyang di masjid negeri, boleh contoh para wanita mungkin di bahagian atas ataupun dia di belakang. Maka mungkin menyebabkan adanya perkara yang menghalang. Ataupun kalau tak mampu melihat imam, atau melihat sebahagian daripada shaf, ataupun mendengar suara mubalik. Mubalik ni siapa? Biasanya yang bilali. Kita sini jarang kita buat. Tapi kalau di dalam Arab, kalau contoh pengasas, ada suara kedua tentang imam. Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kedua itu. Suara kedua itu dikata suara mubalik, suara bilal. Kenapa? Bilal menyampaikan isyarat ataupun memanjangkan isyarat imam tu kepada makmum di belakang. Kenapa? Sebab dulu tak ada teknologi mic ni. Sekarang ada mic sebab tu kita dah tak jumpa dah. Kecuali di dalam mungkin dibuat. Sebagai satu amalan sebelum ni dah buat. Tapi dulu buat kerana dulu tak ada mic. Kalau tak ada mic macam mana? Imam dah sebut kuat dah. Tapi jemaah di belakang mungkin tak dekat. Maka bilal itu dia akan melakukan perbuatan apa dia? Allah takbir itu untuk maklumkan jemaah di belakang. Maka sebab itu kalau kita tengok bilal di tempat tu dia duduk di situ. Dekat stesen dia. Dekat tempat dia punya stesen dia duduk. Maka pindah supaya bila dia tinggi suara tu kuat. Kalau di bawah nama imam nanti takut suara ke belakang. Maka sebab itu kalau tengok di kalau saya di Mesir, ada tempat tinggi, duduk tinggi ni, maka imam terbilal di tempat.
dengan kayak itu, jadi lain-lain. Baik. Ataupun kalau tak mampu melihat imam, kita dengar suara berbalik tadi, suara Bilal yang macam dia Facebook orang. Baik. Maka dalam kitab ini dia sebut jadi pembicaraan jelas. Ini sebutkan tiga baris, tapi dia punya masalah dia selesai kalau dia ajak. Okay, bagaimana kalau ni jemaah wanita ni langsirnya tertutup. Ni kat sini perbincangannya, perbahasan dia. Okay. Maka sebab tu saya baca tadi satu persatu supaya kita faham. Makmum ataupun jemaah mesti melihat. Okay. Maka di sini kena lihat. Okay. Melihat atau melihat sebahagian daripada saf. Maksud sebahagian daripada saf ni, siapa jemaah yang di belakang itu? Tak nampak imam, nampak perbuatan jemaah di saf yang belakang. Okey. Ataupun tak mampu juga melihat perbuatan jemaah di saf belakang, tapi melalui isyarat mendengar. Okey. Maka itu sudah memadai. Baik. Adapun pada perbahasannya di sini ada perbezaan sedikit bila mana seseorang ataupun jemaah yang solat di masjid dan solat selain masjid. Kat sini ada beza sedikit. Tidak dibahaskan Okey. Baik, saya ambil kitab daripada Syarah Safinatun Najah. Sebab sini pendek je perbahasannya. Baik, kalau kita solat di dalam masjid, okey, maka untuk makmum syaratnya wajib makmum tahu pergerakan imam itu dengan cara apa? Pertama, melihat pergerakan imam tadi. Yang kedua, melihat pergerakan makmum. Yang kedua itu maksudnya di saf belakang. Ataupun mendengar suara takbir imam ataupun membalik. Okey, ini kalau solat di masjid. Makanya sebab itu kalau kita solat di masjid, kita tak nampak pergerakan imam. Barangkali terbatas ataupun kita melimpahan jemaah ramai, contoh solat Jumaat. Kan, katakanlah baik kita bayangkan masjid negeri. Di atas sudah penuh. Kan? Maka akan ada jemaah di bawah. Kan? Atas penuh, melimpah sampai beranda, penuh, turun tangga sikit, bawah tu ada ruang. Pun ada lagi jemaah. Maka jemaah di bawah itu nampak tak pergerakan imam? Kalau atas mungkin nampak. Sebab di atas dia di tepi kan, mungkin nampak. Yang bawah ni. Okey. Maka yang bawah ni tak nampak. Okey. Maka bila jemaah di bawah tak nampak, apa panduan dia, apa asas dia untuk dia mengetahui pergerakan imam, dia akan lihat. Dia akan nampak saf yang terakhir, jemaah yang makmum yang terakhir di bahagian satu bahagian tu. Maka dia nampak kalau atas tu rukuk, maka yang bawah pun akan ikut rukuk. Sebab yang di luar itu mengikut yang di depan, yang depan itu mengikut imam. Okey, itu di masjid. Okey. Pun begitu juga kalau dia tak dapat melihat, dia tahu, dia dengar suara imam ataupun suara mubalik tadi. Itu di masjid. Maka di sini masjid, katakan kalaulah dia bukan di bahagian bawah, tapi katakan di tirai, ada tabir. Maka dipisahkan dengan tabir bagi jemaah wanita. Okey. Maka jemaah wanita tak nampak imam di depan. Okey, sebab tabirnya itu, langsirnya itu tebal. Ataupun kayu tutup habis ke tak kira lah kan. Maka langsung tak nampak. Kalau tak nampak, nak tengok jemaah yang di belakang pun tak nampak, tapi mendengar suara imam, maka memadai. Boleh menjadi ataupun berjemaah dengan imam. Adapun selain masjid ini, selain masjid ni ada perbahasan sikit. Di luar masjid, sebagai contoh, kita solat di surau. Surau ini kategori apa? Masjid tak? Sebab ada surau kategorinya masjid. Apa bezanya? Mana-mana surau yang dibenarkan ataupun Jabatan Mufti memberi tauliah keizinan untuk diadakan solat Jumaat, okey, maka surau itu dikira masjid walaupun namanya surau. Itu nama. Kerana apa? Bila mana masjid itu didirikan solat Jumaat, maka itu dinamakan masjid. Maka
Kalau kita datang ada program, kita boleh niat iktikaf. Sebab didirikan di sana solat masjid, solat Jumaat. Maka surau Ihsaniyah tidak didirikan solat Jumaat, maka tidak dapat title masjid, maka dikategorikan surau atau musalla. Surau, musalla, rumah, padang, ataupun tempat yang terbuka lah. Maka itu selain masjid. Adapun selain masjid, maka syarat wajib bagi makmum untuk tahu pergerakan imam itu, pertama mesti melihat pergerakan imam. Okey. Yang kedua, mesti melihat pergerakan makmum dua sahaja. Tidak memadai, dia tak nampak imam, pergerakan imam, dia tak nampak pergerakan makmum, tapi hanya dengar, tak cukup. Maka sebab itu pada surau yang memasang tabir atau langsir untuk jemaah wanita kena buka. Sebab tak nampak. Isunya tak nampak. Bagaimana kalau tabirnya itu nampak? Transparent. Perlu buka ataupun cukup kalau tertutup rapat? Sah tak jemaah solat berjemaah itu? Sah atau tidak? Ini yang pembahasan dulu, yang pertanyaan dulu kan. Sebab yang dikongsikan itu video daripada Dr. Yusri, bagi saya penjelasan dia clear betul. Cumanya pemahaman di situ ataupun sedikit mungkin dia tak jelaskan bagaimana kalau tabir ini ni jarang daripada pembahasan beliau saya faham, dia kata tabir itu gelap. Kenapa tujuan tabir itu? Bagi menutup supaya jemaah wanita nak pakai telekung ke, dia buka tudung, jadi orang lelaki tak nampak. Sudah pasti kena yang gelap. Tapi kalau macam surau Ihsaniyah punya tabir ni, nampak tak? Saya pun boleh nampak yang jemaah wanita tengah buat apa, jemaah wanita pun boleh nampak apa yang sedang dilakukan oleh jemaah lelaki. Maka sekarang persoalan dia nampak. Kalau nampak, buka tak buka tak ada masalah. Syarat dia melihat. Untuk apa melihat? Mengetahui pergerakan. Balik-balik. Sebab tajuk kita mengetahui perpindahan rukun fi'li imam. Jadi bila nampak, tak ada isu nak buka atau tidak. Tapi kalau tak nampak langsung, kena buka. Walaupun sedikit. Buka tu kalau wajib lah. Syarat wajib. Susah. Okay. Baik, yang pertama tadi isu suasana di Masjidil Haram. Kalau kita pergi Masjidil Nabawi, jemaahnya ramai. Kalau kita lambat datang azan, jawabnya jemaah kita di beranda kaki 5 lah. Saya pun dah lalui, saya pun dah terkena. Datang-datang alamat dah penuh. Nak masuk pun tak boleh. Maka kita akan sambung saf. Ada mana yang ada. Maka kembali balik kepada perbincangan tadi, sekiranya namanya masjid, namanya masjid, sama ada kita boleh melihat ataupun melihat imam ataupun melihat pergerakan makmum jemaah ataupun mendengar. 3. Namanya masjid.
Okey. Baik, nanti ada perbiasaan juga. Bagaimana kalau masjid, adakah pada surau hotel itu? Itu nanti akan diperbahaskan. Okey. Ada kat sini nanti. Nanti ada. Sebenarnya yang tu ada juga nanti Okey. Maka kalau yang sebenarnya di luar tu, kira kita nampaklah pergerakan jemaah yang lain. Kita nampak pergerakan jemaah, kita tak nampak imam lah, memang tak nampak langsung kan. Tapi kita nampak pergerakan jemaah di saf yang terakhir, dan kita sambil itu kita dengar suara dari melalui pembesar suara. Okey, maka dah membadai. Okey. Boleh? Yang pertama. Boleh tuan? Ke tak selesai juga tu? Selesai tak? Sebab namanya masjid, Masjidil Haram Masjid Nabawi, orang melimpah macam mana pun, selagi mana saf itu bersambung ataupun kita nampak pergerakan makmum di belakang. Pada nanti dia akan bincang, sebenarnya tajuk kita yang seterusnya akan nanti penentuan jarak nanti. Kat sini nanti akan dibahaskan. Kalau bersambung dengan itu yang masuk soalan kedua. Macam mana kalau hotel itu dia ada surau dia. Okey. Maka di sini kalau surau itu berpandukan suara tapi dia tidak bersambung, maka dia dah terpisah. Tidak cukup sebab dia dah terpisah. Saya tak tahulah hotel tu sebab saya yang terbaru ni saya tak pernah sampai. Adakah jemaah tu, jemaah di luar sampai masuk dalam hotel? Ada tak macam tu? Ada? Tak, maksud saya jemaah masjid tu dia sambung sampai ke hotel. Okey. 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 Baik. Kalau dua jalan itu dikira bersambung lagi sebab melimpah. Boleh faham Ni, keberadaan melimpah. Sambung melimpah. Katakan sekolah raya, melimpah ni sampai ke jalan. Okey, melimpah. Maka dia bersambung sama. Nampak. Okey. Katakanlah ini namanya masjid, maka sah. Walaupun dia tak nampak, dia boleh dengar. Tapi kalau macam yang surau tu, hotel tu tadi, dia dah terpisah dengan masjid. Dah terpisah dengan masjid, maka dia terpakai pada dua syarat dia, melihat pergerakan imam ataupun makmum. Baik, kalau dengar suara tak boleh. Dia lagi dah tak sebab dia dah terpisah. Tapi kalau tu saya kata tadi, sebab saya tak tahu gambarannya. Sekarang dia dah banyak renovate, dia dah lapang, katakanlah ni sampai keluar ni, sampai keluar masjid, sampai ke jalan lepas tu hotel punya pekarangan, ada lagi jemaah, pekarangan tu berpenuh, masuk pula dalam sebuah hotel. Maka jemaah ni boleh nampaklah saf-saf ni sambung ni, maka dikira. Sebab dia bersambung tu, saf tu. Okey, maka tak dikira melalui dengar, tapi dia melihat pada pergerakan jemaah yang sambung-sambung itu. Tu dikira pakai. Sebab tu kalau luar selain masjid dua je. Nampak ataupun mengetahui dengan melihat pergerakan imam ataupun jemaah makmum. Tak ada syarat melihat mendengar. Okey, sama juga dia tak melihat tapi lihat skrin. Sama juga. Okey, maka sebab dia isu dia dah terputus. Kita ambil yang salah. Maka sebab ini wallahu alam, mungkin ada yang akan berkata boleh sebab dia melihat daripada skrin itu. Barangkali. Tapi bagi saya mungkin kurang nak mengisyorkan sebab takut-takut dah katakanlah tengok-tengok skrin tiba-tiba black out. Sudah. Macam mana? Betul juga. Masa sujud kita tahu. Nak dengar tak cukup dah. Okey. Katakanlah yang belakang senanglah diikut orang depan. Yang paling depan ni. Dia depan dia terus kosong. Mana satu ni? Dia nak ikut siapa ni? Dia tak nampak. Kalau orang depan ada mungkin perlu pergerakan dia tahu. Macam kita orang belakang, bila orang bergerak kita tahu dah. So di sini perbahasannya. Maka sebab tu kita kena faham status masjid itu ada keistimewaannya. Sebab tu masjid kalau kita tak nampak pun kita boleh dengar. Boleh.
Surau kenapa tak boleh? Sama je sebab namanya surau. Maka di sini kelebihan diberikan kepada jemaah yang solat di masjid. Okey. Selesai ya? Ikut dah. Ikut fatwa. Sebab dia dah katakan dia sebahagian daripada masjid. Selesai. Kalau dia kata sebahagian, selesai. Yang tadi kalau kita terputus. Tak ada masalah sebab dia masih tingkat itu tidak jadi masalah. Ada nanti perbahasan dia. Ada nanti kalau kita bertingkat itu ada perbahasan. Tapi mesti di dalam kawasan. Tapi bila namanya masjid tak jadi masalah. Tingkat 2 ke, tingkat 20 ke, dia sebab bila kata nama masjid dia dengar tak suara? Dengar, selesai. Selesai. Okey. Saya nak solusi sini nanti dia okey. Saya ambil sikit di sini. Persoalan dia. Tak apalah, saya ambil sikit daripada kitabnya Safinatul Najan. Beberapa keadaan solat di luar masjid. Luar masjid dalam keadaan tidak dapat melihat imam. Makmum yang di belakang tidak boleh mendahului pergerakan makmum di hadapannya. Maknanya di sini bila masjid itu penuh melimpah. Maka jemaah yang di luar itu, makmum di belakang itu tak boleh mendahului pergerakan makmum di hadapan itu. Kerana apa? Sebab makmum di depan tu dia akan ikut. Tapi kalau dia dengar suara, bolehlah. Isu ni kalau mungkin tak dengar suara, tak kuat mic, tak kuat problem lah hari tu, maka jangan mendahului makmum yang di luar tu, di belakang, di depan kita tu. Sebab dia akan, yalah kita, siapa yang di depan dia akan dengar lah. Belakang, so yang lain akan ikut. Macam mana pula yang belakang tu boleh dahului sedangkan yang depan ni belum bergerak? Sedangkan maksud tu kaedah lain tak tahu. Maka kena tunggu jemaah yang di depan kita, makmum di depan kita tu bergerak, baru kita boleh bergerak. Pertama. Kedua, dibolehkan untuk jarak antara imam dan akhir saf makmum jauh walaupun sehingga beberapa batu, dengan syarat makmum boleh melihat pergerakan imam. Ini maksudnya melihat pergerakan imam ni bukan guna video. Kita ambil yang zahirnya, yang fizikalnya. Bukan guna skrin itu. Persoalannya yang ketiga, makmum yang berada di tingkat 2 atau 3 masjid, umpamanya di tingkat 3 masjid, umpamanya jika tahu pergerakan imam di tingkat bawah melalui pembesar suara, speaker yang disediakan, atau suara muballigh, suara Bilal tadi, ataupun suara orang yang ditugaskan khas untuk menguatkan suara dalam takbir intiqalat, takbir perpindahan itu, supaya makmum tahu perpindahan rukun bagi imam, sah solat makmum. Sebab dia di dalam kawasan masjid, walaupun dia bertingkat. Dia menggunakan syarat yang ketiga, mendengar. Tak nampak lah 320 mana nampak. Tapi mendengar, sama ada suara membalik ataupun suara speaker. Maka sah jemaah ataupun solat makmum tersebut. Baik. Ini yang pada perbahasan 7.3. Nanti kita akan jumpa sekiranya masjid ataupun macam mana pula kalau ada bahagian-bahagian lain yang terpisah, terhalang. Nanti kita akan jumpa. Baik, saya teruskan 7.4. Imam dan makmum jangan terpisah oleh jarak yang luas ataupun jarak yang jauh. Syarat ini adalah apabila kedua-duanya tidak berada di dalam masjid, ataupun selain masjid. Dalam masjid tak jadi masalah, ada sini, ada sana, terputus saf. Bayang di belakang, nampak pergerakan imam, boleh tak? Dapat tak pahala jemaah? Dapat. Cuma kita mazhab Syafi'i, saf sambung. Sebab tu pada mazhab Maliki, kat belakang sana pun ada. Dia solat seorang.
tapi dia ikut imam. Okey, sebab perkara ikhtilaf tapi dia niat ikut imam, maka dapat di dalam masjid. Okey, apabila di luar masjid ni, selain masjid. Okey, baik, saya sambung. Tetapi jika sama-sama berada di dalam masjid, maka mengikut imam adalah sah, walaupun sejauh mana sekalipun jarak antara kedua-duanya. Maksud antara imam dan makmum jauh, tapi dalam masjid sah. Ini kelebihan masjid. Ataupun dia terlindung, sama ada tiang ataupun ni tabir tadi, terlindung sehingga menghalang penglihatan, tak nampak langsung. Okey, namanya masjid. Ataupun terlindung oleh dinding-dinding yang boleh dilalui, ada ruang sikit. Okey, maka boleh sah. Apabila kedua-dua imam dan makmum berada di luar masjid, atau imam di dalam masjid dan makmumnya di luarnya, ketika ini disyaratkan jarak antara kedua-duanya tidak terlalu jauh. Okey, kalau terputus, kalau tak nampak. Masa sekarang ni, tadi kalau bersambung tak ada masalah. Ni, sini sikit, sana sikit. Itu dia. Itu kena faham je tu. Tadi kata boleh sebab kita bersambung saf, sambung, jadi kita tahu pergerakan itu melalui makmum-makmum. Sekarang ni kalau kata terpisah, imam dalam, makmum di luar. Okey, tadi kan kita kalau kata sini imam, makmum di belakang sana, tengah ni kosong, boleh. Ataupun imam belakang dia saja solat luar, tapi dia boleh nampak lagi, boleh. Itu yang dikatakan, tapi jangan terlalu jauh. Maka jauh ini berapa kira-kiranya? Macam mana sipirnya? Maka di sini 7.4.1. Okey. Boleh nampak sebelum kita masuk 7.4.1? Kalau dalam masjid, kita solat di belakang terpisah dengan saf, boleh lagi dikira pahala berjemaah. Tapi afdalnya sambung saf itu, dapat pahala sunat sambung saf. Sekiranya kita masih lagi di imam dalam masjid, tapi kita ambil di luar, di beranda, dalam ni kosong, mungkin beranda lebih sejuk daripada dalam. Contoh, ada masjid macam satu masjid tu aircon aku dalam, bila dah ramai jemaah jadi polak, panas, solat di keluar-luar lagi selesing, maka pilih kat luar beranda, tapi dalam masjid. Tapi masih dapat nampak, jauh juga tu, tapi boleh nampak, maka boleh, walaupun dalam ni kosong. Sebab panas, bagi contoh. Baik, sekarang ni macam mana dikatakan jarak itu, sejauh mana boleh dikatakan kita terpisah ataupun jarak itu. 7.4.1.1, apabila imam dan makmum berada di kawasan yang luas seperti tanah lapang dan sebagainya. Okey, sebenarnya kalau solat sunat macam hari raya ke gerhana ke, elok kita buat di tempat lapang. Maka itu sama ada tempat lapang tu di macam kami di Mesir, walaupun masjid tutup, buat dekat luar. Ataupun buat di padang, mana ada padang, mana ada kawasan luas, buat di situ, tak buat di masjid. Apabila imam dan makmum berada di kawasan yang luas seperti tanah lapang dan sebagainya, disyaratkan jarak antara kedua-duanya tidak melebihi 300 hasta Hashimi. Hasta Hashimi ni apa ni? Lebih kurang hasta kiraan orang Bani Hashim lah, orang-orang sekarang. Sebab kalau ada juga orang dulu yang rangkanya panjang besar, tak sama pula hasta kita dengan hasta dia. Ini kita ambil kategori umat yang biasa-biasa lah, bukan jenis rangka yang panjang yang tinggi itu, yang panjang pula hasta dia tu. Ataupun iaitu kira-kira 150 meter. Panjang tak tu? 150 meter 100 meter pun dah panjang. Ini kan 150 meter. Ada kata 120 meter, tapi dalam kitab ni 150 meter. Maka itu jaraknya paling jauh lah. Maksud dia depan ni kosong, kata sini jemaah ada 3 saf, tapi kita pilih untuk solat di belakang sana. Jauh boleh, lebih kurang 150 meter lah, jangan lebih sangat jauh. Sebab masa tu kita boleh nampak lagi, kalau tak ada halangan, tak ada hadangan. Pertama, 7.4.1.2, imam dan makmum masing-masing berada di dalam bangunan yang berlainan, seperti 2 buah rumah atau sebuah rumah dan halamannya.
Maka selain daripada syarat yang tersebut di atas, saf daripada satu binaan ke binaan yang lain itu mestilah bersambung sekiranya bangunan yang ada imam di dalamnya itu melencong ke kanan atau ke kiri daripada tempat makmum. Maknanya mungkin tempat dia terhad, kan? Katalah rumah, kan, penuh dalam, maka ada pula bahagian-bahagian lain yang melencong sikit. Maka di sini, maka syarat tersebut saf daripada satu binaan yang lain itu mestilah bersambung. Saya kena bersambung, tak boleh terputus. Sebab nak mengetahui pergerakan imam. Kenapa tak boleh dah dengar suara? Sebab dia dah bukan masjid. Itu kena faham, itu kena ingat. Masjid ada 3. Melihat imam, melihat makmum, mendengar suara imam. Kalau selain masjid, melihat imam, melihat makmum, itu saja. Tak boleh dengan mendengar, tak cukup. Maka wajib pada 2 sahaja. Maka bila dah tak dapat nak dengar, nak tak nak kena sambung lah. Itu je cara kita nak tahu pergerakan makmum. Tapi kalau tak sambung, tengok skrin, tak boleh jugalah. Tengok skrin ke TV je. Tapi tak sambung, tak boleh. Sebab syarat ni mesti kita melihat sendiri fizikal jemaah yang pada saf itu bersambung. Kalau terputus macam mana kita nak tahu? Dia putus. Kalau bersambung, orang sebelah mesti akan ikut. Orang depan mesti, orang belakang mesti ikut orang depan. Sebab dia sambung, kan. Kalau jauh, macam mana? Okey. Maka yang penting syarat mesti bersambung saf. Seterusnya, 7.4.1.3, imam berada di dalam masjid dan sebahagian makmum pula di luar masjid. Disyaratkan di antara tepi dinding luar masjid dengan tempat berdiri makmum yang terdekat di luar masjid tidak melebihi 300 hasta. Okey, katakanlah penuh, masjid dah penuh. Okey, tak putus saf dilepas tu tak sambung. Okey. Tapi katakanlah kita ambil pilihan untuk solat di luar juga, tak nak sambung, tak nak duduk sebelah saf. Maka boleh sejarak 300 sahaja. 300 hasta lebih kurang 150 meter tadilah. Maka kita akan tahu pergerakan imam tu melalui pergerakan makmum. Sebab imam di dalam, kita di luar. Okey, terpisah pula dengan satu dinding, kita di luar. Okey, itu yang diperbahaskan dalam sekiranya melibatkan bangunan. Kat sini ada lain tak? Okey, pun sama juga perbahasan ni. Okey. Baik. Okey, selesai untuk kita mengetahui. Ada lagi isu tak untuk ni? Jemaah mengetahui pergerakan imam. Okey, clear, kan? Kena ingat beza masjid dengan selain masjid. Masjid 3 kaedah kita boleh guna. Melihat imam, tak mampu melihat imam. Melihat makmum, tak mampu melihat makmum, kita dengar suara imam. Ataupun mubalik, Bilal. Ya. Dalam saya lah, masa sekolah di bersejarah, bila tu waktu makin sekolah, orang menolak susu. Jadi saya ada 3 orang berdiri, pegang tangan kapan untuk solat di pusat berencana. Lepas waktu solat tu semua dah, dan kita dah semua senyap. Rupanya imam tu ada di belakang saya. Imam belakang? Imam belakang saya dengan apa? Imam belakang saya. Sebab rupanya imam berjarak ni, dia bukan satu tempat untuk dia solat. Di mana dia nak solat, dia akan pergi tempat tu. Bukan dia tempat yang macam kita solat. Sebab okey, baik lagi. Okey, dah selesai belum? Dah. Okey. Bila solat berjemaah, syarat utama jemaah makmum mesti okey, menghadap kiblat sudah, tentu. Syarat untuk kita menjadi makmum mesti belakang daripada imam. Imam juga kita sedangkan makmum bahagian depan lagi. Tak mungkin. Sebab setahu saya, Bila kita solat bagi salam, kita nampak imam di belakang kita. mungkin itu imam dia buat solat lain tak, Ji? Tak, imam
Kalau Imam Masjidil Haram handal dia jadi dapat ni. Sebab macam ni, di Masjidil Haram setahu saya bila nak masuk waktu, sebelum masuk waktu, kita akan nampak orang akan tawaf, tawaf sunat, tawaf ikutlah, mungkin ada buat tawaf umrah ke dan sebagainya. Maka bila nak masuk waktu, saya tak ingat berapa minit, maka keselamatan polis dia akan sekat, dia akan kosongkan kawasan itu. Polis kosongkan belakang, rupanya dia kosongkan belakang saya, bukan di depan. Okey. Dan imam di belakang. Okey. Saya tak tahu pula kalau situasinya mana haji dapat pula jadi jemaah dengan imam tu berhampiran. Tapi kalau untuk kita menjadi menjadi makmum, kita mesti belakang sedikit tumit kita. Tapi kalau kita depan imam, Saya adalah yang rendah sekali depan imam. Yang lain yang tempat tawaf dah beliau solat banyak begitu. Imam dia macam tengah lah. Dia keluar sikit pada bang, bukan ada kali keluar ke Kaabah tu. Dia akan dan polis dia akan polis jaga itu kosongkan imam di belakang tu. tak kosongkan. Yang jemaah ke depan tu dia tak kosongkan. Depan orang solat penuh. Okey. Ya. Jadi info daripada segi saya, Okey. berita daripada dia. Ha. Saya sendiri pun jadi tapi kita mana imam tu boleh belakang sana. Ha. Itu yang saya cuba nak bayangkan tu. Apa yang saya tahu begitu. Sebab dalam solat berjemaah, kita tak nak mesti belakang imam. Sebab sebelah saya tu ustaz kata anak nampak dah. Dia kata cik belakang kita imam. Habis solat kita tengok imam di belakang. Saya takut saya fikir macam ni, mungkin imam, tapi mungkin dia buat solat lain ke. Bukan imam Masjidil Haram tu. Sembahyang Jumaat. Okey. Apa yang saya faham adanya, boleh berlaku macam tu Sebab kalau kita begitu, haji patut jadi imam lah. Saya dengar solat dia, tapi apabila habis solat baru kita tahu dia imam di belakang kita. Tempat tu dikosongkan belakang saya tu. Okey, sebab kita kena balik kepada asas. Kita kena balik kepada asas. Maka kalau imam mesti di depan. Tapi bila dah tahu kena ganti lah tu. Ya. Sebab kita dah depan imam. Yang saya tahu di mana imam diharam bersolat saya tengok TV lah biasanya dia akan dikosongkan. Okey, dia akan dikosongkan dan kita akan nampak seorang imam di depan. Lain tu semua saya nampak kosong. Belum pernah lagi yang saya lihat mesti ada sebelah dia jemaah atau apatah lagi depan dia lagi lah. Bagi saya tak mungkin berlaku begitu. Sama juga kita sebagai contoh sebab tu kalau kita di masjid, kita di masjid, kata ni kawasan imam. Luar ni lepas daripada ni tak boleh. Betul tak? Ini tak boleh. Siapa lebih situ mesti tak sah. Sebab dia dah melebihi imam. Kalau sama makruh. Kalau sama, katakan sama. Boleh lagi sah lagi tapi makruh. Tapi kalau mendepani lebih daripada imam, tak boleh dah. Tapi bila situasi tu saya rasa macam pelik sebab apa yang saya perhati, apa yang saya tahu, Masjid Haram dia akan kosongkan tu. Tak tahulah istimewa haji masa tu. Wallahu a'lam. Tapi bila dah kita melebihi imam, tak sah lah. Saya faham begitu. Tapi sudah kita tanya solat dia haji kata solat Jumaat. Betul, haji tengok tak tumit. Mungkin sama, kalau sama sekali mungkin kan nampak sama tapi belakang sikit tumit. Okey. Atau sama sekali dengan imam, satu lain makruh. Sah.
Tapi kalau kata depan tu macam bagi saya tak mungkin berlaku. Tapi kalau haji kita wallahu alam. Tapi kalau kita berlebih imam memang tak boleh lah, tak sah. Kita mesti belakang. Itu syarat bagi solat berjemaah, makmum mesti di belakang walaupun sedikit. Jadi kena cek baliklah. Kalau tidak kena buatlah solat zuhur qada. Baik. Masa kita sampai mana ni? 75 Boleh saya ambil 75 Makmum hendaklah berniat jamaah atau mengikut imam. Okey. Ini syarat yang kelima. Disyaratkan niat tersebut berserta dengan takbiratul ihram. Maka kita jemaah, kita nak ikut imam, maka kita kena niat. Salli fardhu ketika kita solat isya. Salli fardhu isya arba'a rakaatin ma'muman. Adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tunai kita nak solat isya, tunai mengikut imam. Maka niat di dalam hati, maka serta itu kita takbiratul ihram, maka pada takbir Allah kita niatkan sekali, kita nak qasatkan masuk ke dalam hati, wa akbar. Okey, maka kita dah selesai qasatkan dalam hati. Seseorang yang meninggalkan niat mengikut imam, okey, dia bertinggal, dia solat, dia tak niat ikut imam. Okey, meninggalkan niat mengikut imam tetapi masih mengikut semua perpindahan dan perbuatan imam tersebut, solatnya batal sekiranya dia ikut menunggu imam agak lama pada anggapan umum. Okey, maksudnya perbuatan itu dia ikut imam. Sepatutnya perbuatan kita dah baca Fatihah, surah pilihan, rukuk, ada tumakninah, i'tidal. Dia niat tak niat ikut imam tapi pergerakan dia ikut imam. Sekiranya pergerakan itu lama mengikut pandangan umum, maka batal solatnya sebab dia niat solat tadi tak ikut imam. Walau bagaimanapun, jika persamaan perbuatannya secara kebetulan sahaja tanpa tujuan mengikut imam, atau dia menunggu imam, dia tidak menunggu imam, tanpa tujuan mengikut imam, atau dia tanpa tujuan dia menunggu imam tersebut sekejap saja, solatnya tidak batal. Sebab dia solat sendiri. Cuma dia tak dapat pahala berjemaah. Okey, ini nak katanya sekiranya beriringan bersamaan tidak ada masalah. Tapi kalau dia tak niat ikut imam tapi dia tunggu imam, imam pula lambat, maka pergerakan antara rukun-rukun itu lama, maka batal. Adapun imam tidak wajib berniat menjadi imam. Seorang imam dia tidak wajib niat jadi imam. Yang wajib makmum. Namun sunat baginya imam untuk berbuat demikian supaya mendapat kelebihan berjemaah. Tapi imam kena niat jadi imam supaya dapat pahala berjemaah. Sekiranya tidak berniat, kalaulah imam tu tak berniat menjadi imam, dia jadi imam tapi dia tak niat jadi imam, dia tidaklah mendapat kelebihan tersebut, kelebihan solat berjemaah. Kerana seseorang tidak mendapat sesuatu daripada perbuatannya selain yang telah diniatkan. Okey, maka dalam hal ni tak batal solat imam. Okey, cuma dia tak dapat pahala berjemaah. Tapi kita yang makmum wajib niat mengikut imam. Okey. Kalau nak ikut imam, kalau tak nak ikut imam tak jadi masalah, rugi kita tak dapat pahala solat berjemaah. Okey. Hal ini berdasarkan hadis pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Yang bermaksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya segala amalan itu adalah dengan niat dan setiap orang hanya mendapat apa yang diniatkan. Maka kalau kita niat solat diri, maka kena buat solat diri. Tapi kalau niat dan berjemaah ni ikut imam, ikut imam. Okey, maka niat itu penting. Sebab itu namanya rukun, rukun qalbi. Makmum mendapat kelebihan berjemaah selagi imam belum mengucap salam. Maknanya kalau kita solat belum selesai, kita lambat, masbuk, maka selagi mana imam belum bagi salam, maka kita boleh dapat pahala berjemaah kalau kita sempat takbiratul ihram, lepas tu terus ikut perbuatan imam. Dapatlah walaupun tak sempat satu rakaat, maka dapat juga pahala berjemaah. Begitu juga jika dia dapat bertakbiratul ihram bersama-sama imam, adalah satu kelebihan. Okey, dapat takbir, maka samalah tu daripada awal, tu kelebihan kita lah. Iaitu makmum bertakbir sebaik saja selesai takbiratul ihram imam.
Okey, maka bila imam takbiratul ihram Allahu akbar, maka makmum pula akan takbiratul ihram. Okey, maka itu yang terbaik. Okey, makruh kalau kita bukan makruh, tak sah kalau kita imam tak habis lagi takbiratul ihram, kita pun dah takbir. Ya, Allah imam. Kita pun Allah imam belum selesai lagi. Sebab belum sempurna lagi rukun imam itu. Maka jangan tergesa-gesa untuk bertakbiratul ihram. Pastikan dulu imam dah selesai takbir baru kita takbir. Makmum juga akan mendapat rakaat bersama-sama imam apabila dia dapat menyertainya ketika rukuk pada rakaat berkenaan. Okey, maka sebab dikira macam mana dikira kita dapat rakaat, maka dapat rukuk, maka bersama imam dapatlah kita satu rakaat. Maka rakaat itu diambil kira daripada rukuk. Rukuk mufrad, rakaat jamak. Rukuk lah, kita baca Melayu rukuk. Tapi dalam bahasa Arab dia tak guna berulang, dia kira rakaat. Maka kalau kita takbiratul ihram, imam rukuk, Allahu akbar, kita takbiratul ihram, lepas tu kita rukuk dengan tumakninah, maka dapat rakaat walaupun tak sempat nak baca Fatihah. Pun di sini ada perbahasan dia, pembincangan dia. Sedangkan Fatihah itu adalah rukun. La solata liman lam yaqra Fatihatul kitab. Tidak sah solat siapa yang tak baca Fatihah. Maka dalam situasi ini, sekiranya kalau kita masbuk, kalau kita sempat selesaikan Fatihah kita selagi mana belum terpisah dengan dua rukun fi'li, imam teruskan. Katakanlah kita tengah-tengah baca Fatihah, imam dah rukuk. Kita nak selesaikan ataupun kita sempat lagi nak selesaikan sebab imam akan i'tidal, imam akan sujud. Maka bila imam nak sujud tu kita dah boleh selesai Fatihah, selesaikan. Tapi kalau kita baru masuk, imam dah rukuk, kita punya bacaan lambat. Ada orang kan baca lambat, bismillahirrahmanirrahim. Maka sekiranya dengan kelewatan itu boleh terpisah lebih daripada dua rukun, maka terus berhenti mana sampai mana, terus ikut buat rukun, jangan terpisah daripada imam lebih daripada dua rukun fi'li. Maka itu sedikit perbahasan lah. Ada kata kena selesaikan Fatihah, ada kata tak selesaikan. Maka situasi dia begitu. Kalau sempat selesaikan Fatihah, selagi mana tidak terpisah dengan dua rukun dengan imam, boleh. Tapi kalau rasa tak sempat, boleh tinggalkan Fatihah itu, terus ikut imam. Okey. Sebaliknya, makmum akan terlepas rakaat tersebut sekiranya dia menyertai imam selepas rukuk. Maksudnya selepas rukuk ini, katakan Fatihah dia pun tak sempat selesai. Katakan dia masuk, kita sampai imam tengah rukuk ataupun imam Allahu akbar, kita pun sampai. Maka dalam hal ini sempat tak baca Fatihah? Takkan sempat lah. Kita akan terpisah pun. Maka dalam situasi ini, kalau kita nak dapatkan rakaat itu bersama imam, kita Allahu akbar, terus rukuk. Kena pastikan bila mana kita rukuk itu, kita sempat rukuk imam berserta tumakninah. Seandainya kita baru nak rukuk, imam sami Allahu liman hamidah, kita pun nak rukuk, imam baru nak bangkit. Sempat tak rukuk? Tak sempat. Tak sempat. Maka kalau berlaku situasi demikian, maka kita teruskan solat, tapi kena ingat kita tak cukup rakaat. Maka nanti kena tambah pada kemudian selepas imam beri salam. Oleh itu, dia hendaklah menggantikan rakaat berkenaan atau rakaat-rakaat lain yang terlepas sekiranya lebih daripada satu rakaat setelah imam mengucap salam. Mana kalau tak sempat tadi, imam nak bagi salam, kita kena tambahlah berapa rakaat yang kita tidak cukup. Itu bila mana dinamakan solat kita masbuk. Kita lewat. Muafiq apa? Muafiq ni kita bersama imam ataupun sempat dengan baca Fatihah. Wallahu alam. Perbahasan yang cepat kita baca berkaitan dengan solat berjemaah pada malam ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan masuk pula solat musafir, solat jamak dan qasar. Ini pun banyak pun juga perbahasan. Jadi aja begitulah je bagi saya kalau atas depan daripada imam tu tak mungkinlah kalau namanya solat berjemaah. Ada lagi tu ingat dah selesai.
Okey. Ada apa ada? Yang sini imam kadang ke rukun mani. Yang Ya. rukun mani kan ada imam. Ya. Imam ada. Dia kalau makan imam kadang. Kan patut imam dah tak kat Kaabah duduk tu kan. Sonang kan. Baik, dia sebenarnya ikut tumit. Sebab tu ada line. Kita ada line. Dia ada line biasa saya. Ada line kan? Ada line bulat. Sebab tu bila kita jemaah ikut line tu. Tak jadi masalah. Yang penting imam dia depan sedikit daripada line itu. Kan habis kalau boleh tak imam solat di dalam ni atas Kaabah? Kan? Mana pula ni payah sangat kan. Kalau sini semua kat depan kata depan. Betul imam togok tengah tu. Kan? Okey, boleh. Cuma dalam situasi yang Haji saya katakan tadi, maka itu tak jadi masalah. Yang penting kita ikut lain tu. Ada lain, memanglah siap rasa saya kalau tak tahulah rasa line yang pertama tu rasa dah tak ada lain dah. Dia mesti line pertama, imam akan depan daripada line yang pertama. Untuk memastikan solat berjemaah itu sah pada makmum. Pada imam tak jadi masalah. Makmum sekarang ni. Imam tak jadi masalah. Imam dekat belakang dia kalau ada solat dia sah. Tapi kalau makmum tak sah. Tapi kalau solat jemaat, imam pun juga tidak sah. Sebab syarat sah solat jemaat mesti berjemaah. Itu kena faham. Tadi solat fardu saja. Kalau solat Jumaat, imam imam tak niat pun tak sah solat imam. Sebab dia mesti berjemaah. Itu syaratnya pada solat Jumaat. Okey. Kalau jemaah kurang pun sama juga. Dalam jemaah kurang, lepas tu ada pula yang melampaui imam lagilah tidak sah. Wallahu a'lam ji. Boleh je di sebelah ikut lain tu, dia ada lain. Dia tak jadi isu, memanglah depan sebab kita punya memang kiblat, arah kiblat kita Kaabah arah, maka daripada sana-sana semua arah situ. Yang penting nak tahu siapa depan lain itu. Maka sebab tu Masjidil Haram ada diletakkan lain garis asas bagi susunan saf untuk solat jemaah. Wallahu a'lam. Itu kan banyak juga perbahasannya. Mudah-mudahan dapat menjelaskan kekeliruan yang ada. Mungkin juga ada salah faham ataupun mungkin kita masih lagi tidak jelas. Bolehlah kita berjumpa, berbincang ataupun tuan-tuan boleh rujuk pada para asatizah yang lain. Yang baik datangnya pada Allah, yang kurang yang lemah itu mohon maaf daripada saya. Sekiranya terkasar bahasa terlanjur bicara, aku nuqali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqqa wala marhuma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.